Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, untuk yang pertama kali, first timer, okey, masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas kalau Cikgu upload video-video terbaru selepas ini. So, untuk video kali ini, Cikgu ingin kongsikan bab 2. Okay, kita dah habis bab 1. So, kita akan masuk bab 2. Sel sebagai unit asas hidupan. Sains tingkatan 1. Okay, kredit kepada Cikgu Norazila Khalid dari SMK Ulu Tiram, Johor kerana menyediakan slide ini. So, Cikgu sebagai pemudah cara sahaja. Okay. 2.1 Sel struktur, fungsi dan organisasi. Kita nak tengok. Selalu kita sebut sel apa dia? Struktur dia, fungsi dia dan organisasi dia. Okay, kita pergi kepada sel. Sel ialah benda hidup yang terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. So, maksudnya sel ni benda hidup. Dia tak mati. Benda hidup. Okay. So, unit asas. Ya, sel adalah unit asas. Lepas tu, benda hidup. Okay. Kita pergi kepada sejarah Robert Hooke. Ni muka dia ni. Robert Hooke. Dia kata apa? Pada tahun 1665, ahli sains Inggeris yang bernama Robert Hooke menggunakan mikroskop ringkas yang dicipta oleh beliau untuk memerhatikan sekeping gabus. Ni. Lebih kurang mikroskop zaman dulu macam ni lah. Dia tengok permukaan gabus. Lepas tu, apa ya? Dia mendapati terdapat banyak kotak kecil dalam gabus itu. So, kotak kecil. Ni nampak? Kotak kecil. Oleh demikian, beliau menamakan kotak kecil tersebut ialah sebagai sel. Ni. So, dia mula-mula awal-awal jumpa sel ni. Robert Hooke tadi. Okay, kita pergi kepada proses pembahagian sel. Okay, proses pembahagian sel. Sel menjalani proses pembahagian untuk membentuk sel-sel baru dan ganti sel-sel yang rosak. Okay, so kalau kita accident ke apa, luka, cedera dekat tangan, lepas tu sehari, 2 hari, 3 hari, lepas tu seminggu, tengok-tengok kulit kita dah okey. So maksudnya sel-sel dekat yang mana rosak tu dia repair balik, ganti balik dengan sel yang baru. Okey. Itu contoh. Satu sel tunggal akan menjadi 2 sel berasingan dan seterusnya. So satu menjadi 2 dan berasingan. Okey, kita tengok contoh lagi. Okey, ni sel kanser. Okey, peringkat pembentukan kanser minta jauh lah. Okey. So, yang putih ni. Sel kanser. Okay, makin lama makin banyak. Nampak? So, sebab itulah kanser dia ada tahap. Tahap 1, tahap 2. Okay, tahap 3. Kalau lebih teruk, tahap 4. Yang tu susahlah nak rawat. So, sebab itulah kita kena buat pemeriksaan kesihatan berkala. Okay. Dalam keadaan terkawal, sel membahagi secara normal. Kanser terbentuk apabila sel normal membahagi secara berterusan tanpa kawalan. Dia bagi lagi. Dia jadi lagi, dia jadi sel lagi. Nampak? Dia jadi tu orang panggil tumor. Dia tak kisah kat mana. Dekat otak ada macam-macam. Dekat cervix ada. Okay. So, yang tu dia tak mahu. Yang normal dia membagi elok je. Kalau yang tak normal, sel kanser ni dia bahagi pecah lagi, jadi anak sel lagi. Nampak? Tu sel kanser. Ni. Nampak cantik tapi menakutkan. Okey. Okey, kita pergi kepada fungsi struktur sel haiwan. Okey. Ni adalah struktur sel
haiwan. Okey, apa yang ada dalam sel haiwan? Yang pertama, okey, yang bulat ni, ni, sempadan dia ni adalah membran sel. Membran sel apa fungsi dia? Mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Okey, membran sel. Dia kawal. Keluar masuk bahan benda lain yang masuk, dia yang kontrol. So, yang ni macam security lah. Guard kat sini. Okey. Yang kedua, mitokondria. Tengok simbol dia ni. Ada jalur-jalur ni. Menghasilkan tenaga untuk tindak balas. So, kalau nampak mitokondria, ingat apa? Tenaga. Kita bagi tenaga, energi. Okey. Yang ketiga. Yang ni kita dah sedia maklum. Yang tengah-tengah ni adalah nukleus. Okey. Mengawal keseluruhan aktiviti sel. Mengandungi kromosom yang terdiri daripada DNA yang membawa maklumat genetik. Dia yang kontrol. Dia lah ibu induk ni. Okey, nukleus. Dan yang keempat, sitoplasma bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Ni yang dalam ni adalah sitoplasma. Ni yang kata bahagian struktur asas sel haiwan. Okey, ni contoh membran sel guard tadi security tadi. Okey. Mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Okey. Kita ulang balik. Okey, mitokondria. Ni jelas. Nampak. Okey, mitokondria ingat apa? Tenaga. Menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Okey, lepas tu kita ada sitoplasma. Okey. Bertindak sebagai medium. Ingat sitoplasma, ingat medium. Tindak balas kimia berlaku. Okey, lepas tu nukleus. Tengah-tengah tu nukleus, dia bawa DNA, mengawal keseluruhan aktiviti sel dan mengandungi kromosom yang terdiri daripada DNA. Ni. DNA yang membawa maklumat genetik. Okey, habis sel haiwan. So, 4 je. So, kita pergi kepada sel tumbuhan pula. Okey, sel tumbuhan yang pertama. Sama juga. Yang pertama ni membran sel. Sama. Kawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Yang kedua, mitokondria pun sama. Menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Okey, 1, 2. Yang ketiga, sitoplasma bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Yang keempat, sama, mengawal keseluruhan aktiviti sel, mengandungi DNA yang membawa maklumat genetik. So, yang ni yang sama. 1, 2, 3, 4. Membran sel, mitokondria, sitoplasma, nukleus. So, tambah lagi, sel tumbuhan ni 3. Okey, yang pertama, kloroplas. Yang ni yang sel haiwan tak ada. Okey, kloroplas, ni yang hijau ni, menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Itu yang pertama. Yang kedua, vacuole. Okey, memberikan sokongan kepada sel. Ni yang besar ni, yang putih, yang biru ni. Ni yang biru keputihan ni, memberi sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Okey, vacuole. Okey, kloroplas, vacuole. Yang ketiga, dinding sel. Yang ni sel haiwan tak ada. Memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. So maksudnya sel tumbuhan ni dia ada 2 layer kat sini. Layer pertama, layer kedua. Layer kedua adalah dinding sel. Okey. Mitokondria tadi, apa dia? Tenaga, menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Sitoplasma sebagai medium, ingat. Okey. Membran sel, mengawal pergerakan bahan. Okey, so pelajar kena hafal lah. Mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel.
Okey. Nukleus. Okey, mengawal semua aktiviti, keseluruhan aktiviti sel. Okey, mengandungi DNA. Okey, sama 4. Ni yang lain. Kloroplas. Menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Vacuole. Memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Vacuole. Okey. Yang ketiga, dinding sel. Okey, yang ni yang sel haiwan tak ada. Memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Tu fungsi yang ni, dinding. Ni macam dinding rumah lah. Beri sokongan. Okey, kita tengok sebagai rumusan perbandingan sel haiwan dan sel tumbuhan. So, yang tengah ni adalah persamaan dan yang kuning tepi-tepi ni adalah perbezaan. Okey, so yang sama sel haiwan, sel tumbuhan 4 je. Okey, nukleus, membran sel, sitoplasma, mitokondria. Okey, so untuk perbezaan dia, sel haiwan, tiada dinding sel. Sel tumbuhan ada dinding sel. Tiada kloroplas, sel haiwan. Sel tumbuhan ada kloroplas. Sel haiwan tiada vacuole, sel tumbuhan ada vacuole. Bentuk tak tetap sel haiwan ni berubah-ubah. Okey, sel tumbuhan ada bentuk tetap. So, itu saja setakat ni perkongsian cikgu. So, kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dan seterusnya dengan tajuk organisma unisel dan multisel. Assalamualaikum.